warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1? Sekarang kita dalam pelajaran matematik bagi tahun 1. Pada hari ini, Muallimah akan meneruskan pelajaran matematik bagi tajuk yang seterusnya, iaitu menganggar dan membundar. Baiklah anak-anak, kita mulakan dengan tajuk kenali anggaran. Tajuk ini ada dalam buku teks. Anak-anak boleh buka buku teks untuk rujukan bersama-sama semasa kita belajar. Baiklah anak-anak, kenali anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran ini adalah kita membuat andaian bagi jumlah kuantiti sesuatu barang. Contohnya, kalau kita memegang sebotol air yang penuh dengan sebotol air yang separuh, kita tak tahu berapa liter air itu, tapi kita dah nampak botol yang penuh itu mempunyai kuantiti air yang banyak, manakala botol yang sedikit itu mempunyai kuantiti yang sedikit. Itulah yang dipanggil anggaran. Baiklah anak-anak, cuba tengok pada gambar rajah yang Maklimah tunjuk ni. Kita dapat lihat ada dua orang murid yang sedang membawa buku. Bila kita melihat dua orang murid ini, kita boleh membuat anggaran bahawa dari segi yang kita lihat, yang kita nampak, murid lelaki ini mempunyai buku yang lebih berat berbanding dengan murid perempuan. Kenapa? Sebab kita nampak buku bagi murid lelaki ni dia terlalu banyak berbanding buku yang dibawa oleh budak perempuan. Okey, ayat di bawah ini, bilangan buku yang Faris bawa lebih daripada 10. Bilangan buku yang dibawa oleh pelajar perempuan tersebut adalah 10 buah. Manakala bilangan buku yang dibawa oleh Faris tadi lebih daripada 10 buah. Sebabnya kita nampak bila dia bawa tu, kita nampak kita boleh anggarkan memang tak sama. Kan dia punya kuantiti tu nampak berbeza. Baiklah, kita pergi yang kedua. Ada dua buah kotak. Satu kotak berwarna hijau. Kotak berwarna hijau mempunyai 16 biji bola, manakala kotak yang berwarna merah, dia tak nyatakan berapa biji bola, tetapi yang menunjukkan perbezaan, kotak warna hijau dia besar, manakala kotak warna merah dia kecil. Okey, apa yang budak perempuan itu bagi tahu? Kotak merah lebih kecil dari kotak hijau. Kemudian pelajar lelaki itu pun berkata, bilangan bola di dalam kotak merah kurang daripada 16. Kenapa dia berkata seperti itu? Sebab bola dalam kotak hijau ini ada 16 biji. Bila bola dalam kotak hijau ada 16 biji, bermakna bola dalam kotak merah ni mestilah kurang dari 16. Kenapa dia kurang? Sebab kotak dia kecil. Cuma kita tak tahu berapa. Jadi anggaran ni kita tak tahu berapa jumlah dia, tapi kita boleh anggar. Macam mana kita boleh anggar? Macam tadi, dia bagi tahu dalam kotak hijau ada 16. Maka kotak merah ni mestilah kurang daripada 16. Itu adalah kaedah menganggar. Tapi bila kita nak pastikan betul ke tak, barulah kita membuat kiraan. Kita kira berapa belon yang ada dalam kotak merah tersebut. Okey, yang ketiga, berapa banyak butang di dalam balang biru? Kita ada 3 balang. Okey, balang warna kuning, balang warna biru dan balang berwarna merah. Berapakah jumlah butang di dalam ketiga-tiga balang tersebut? Bagi balang berwarna merah, ada 25 keping butang. Bagi balang berwarna biru, dia tak nyatakan berapa. Manakala bagi butang yang dalam bekas berwarna kuning, ada 15 keping butang. Jadi, apa yang pelajar lelaki itu bagi tahu? Butang di dalam balang biru lebih dari balang oranye. Butang dalam balang biru ni dia lebih daripada balang oranye.
Balang oranye tadi ada berapa? Ada 15. Maknanya balang biru dia mesti lebih dari 15. Itu adalah kaedah anggaran. Apa yang pelajar perempuan ni cakap? Butang di dalam balang biru kurang daripada balang merah. Kenapa dia cakap kurang pula? Kenapa pelajar lelaki tadi cakap lebih? Okey, yang ni perbandingan antara balang biru dengan merah. Kerana balang merah dia punya butang penuh. Jadi balang biru ni kuranglah daripada balang merah. Manakala butang dalam balang kuning tadi dia kurang daripada balang biru. Jadi balang biru akan jadi lebih daripada balang orange. Sorry, bukan kuning, orange . Okey. Itulah kita panggil anggaran. Apa soalannya? Rasa-rasa berapakah butang yang ada di dalam balang biru? Anak-anak janganlah kira. Kalau kita nampak macam tu pun kita tak boleh nak kira kan? Jadi kalau kita nak anggarkan, macam mana kita nak anggarkan berapa butang dalam berapa keping butang dalam balang biru? Cara kita nak anggarkan ialah mestilah butang dalam balang biru dia tak boleh kurang, dia tak boleh jadi 14. Sebab apa? Sebab butang yang balang biru dia lebih daripada butang balang oranye. Yang oranye dia 15. Jadi mustahillah butang tu jadi 14. Sebab kalau 14 dia akan menjadi seperti jumlah yang ni. Dan balang yang biru juga dia tak boleh jadi 26. Kenapa? Sebab yang penuh ni pun dah 25. Jadi anggaran yang kita boleh buat adalah 20. Butang dalam balang biru lebih kurang 20. Ataupun boleh juga jadi 21. Ataupun boleh juga jadi 19. Tapi yang tak boleh jadi apabila hampir-hampir dekat dengan 15 ataupun hampir-hampir dekat dengan 25. Jadi kita kena ambil dia anggaran sahaja. Okey. Tajuk ni memang nampak mudah tapi sebenarnya agak pening juga . Okey, kita tengok pada seterusnya, uji diri. Anggar bilangan tomato di dalam kotak biru. Kalau kotak warna oranye ni, kita dah nampak anggur dia penuh kan? Jadi, berapakah bilangan dalam kotak biru? Macam mana kita nak tahu? Dalam kotak merah oranye ini, kita nampak penuh. Dalam kotak biru, dia jadi separuh. Jadi 30 ni kalau kita nak anggarkan, kita separuhkan 30 ini, maka dia akan jadi 15. Okey, ini adalah anggaran yang sebetulnya 15. Okey, Maklimah cuba tuliskan jawapannya. Okey, kalau ikutkan dia jadi 15. Okey. Itu soalan bagi tomato. Bagi anggaran bilangan botol bagi jus delima. Dalam kotak tu dia letak 4 botol jus delima. Tapi ada ruang lagi. Jadi dalam ruang yang ada tu agak-agak berapa botol lagi jus delima boleh dimasukkan. Kalau anak-anak bijak, anak-anak akan rasa satu baris dah cukup, tambah satu baris lagi. Kalau nak tambah satu baris lagi, adakah berapa bilangan botolnya? Mestilah jawapannya perlukan 4 lagi botol jus delima. Kita perlukan 4 lagi botol jus delima. Okey anak-anak? Okey, seterusnya kita nak terangkan tentang bundar. Okey, bundar ni dia agak susah juga. Tadi Maklimah terangkan dengan masa kelas online. Dalam bundar, Maklimah suka terangkan cara macam ni. Maklimah akan buatkan garis nombor. Maaflah dia memang sengit kan. Garis nombor ni kita nak bezakan keluarga miskin dengan keluarga kaya. Okey, bundar ni Maklimah akan terangkan pada murid. Kita akan guna kaedah keluarga miskin dan keluarga kaya. Yang manakah dia miskin? Okey, macam mana kita nak tahu dia miskin? Dia miskin ni dia akan jadi macam ni. Miskin ni dia akan berada di sini. Ni. Ini adalah ruangan miskin. Ni keluarga miskin. Maklimah tulislah sikit. Miskin. Ni keluarga miskin. Okey, keluarga miskin. Dia akan rumah dia akan kat sini. Penghujung dia dekat sini rumah dia. Yang sini adalah keluarga kaya. Macam mana kita nak tahu dia keluarga kaya atau keluarga miskin?
Okey, keluarga kaya atau keluarga miskin dia macam ni. Okey. Nak tahu dia keluarga miskin, dia akan bermula dengan kosong. Rumah kosong ni adalah keluarga miskin. 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah keluarga miskin. Bagaimana kita nak kata dia adalah keluarga kaya? Keluarga kaya kita ambil warna lain. Keluarga kaya dia bermula dengan 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini adalah keluarga kaya. Kenapa Maklimah buat nombor-nombor ni? Okey, apabila kita buat nombor ni, kita akan tahu dia ni duduk dekat keluarga mana. Maksudnya keluarga ni lah nombor yang kita nak bundar. Bundar dia adalah dekat rumah miskin ataupun di rumah kaya. Okey, Maklimah bagi contoh 1. Kita bundar menggunakan kaedah garis nombor. Okey, kita bundar menggunakan kaedah garis nombor ya. Okey, Maklimah buat macam ni. Maklimah buat macam ni menggunakan garis nombor. Okey, Maklimah ni garis nombor. Kalau garis nombor dia senang sikit. Kita dah nampak dah kan? Kita nampak. Contoh Maklimah nak ambil satu bundar bagi sekejap ya. Maklimah ambil satu bundar bagi 30. 30 sekarang dia duduk rumah miskin. 40 dia duduk rumah kaya. Apa nombor yang Maklimah nak bundar dekat sini? Maklimah nak bundarkan nombor. Okey, kalau kita tengok sini 30, 31, Maklimah nak ambil bundar nombor ni 35, 36. Dekat sini kan. Maklimah nak ambil sini 36. Okey anak-anak, tadi kita dah tengok atas jadual atas ni kan. Kita tengok 36, dia duduk di rumah mana ni 6 ni? Di kawasan rumah kaya kan? Kalau dia duduk di kawasan rumah miskin, maka bundar dia akan jatuh miskin. Kalau dia duduk di rumah kaya, maka bundar dia akan jadi kaya. Jadi, bagi nombor 36, maka bundar dia akan jadi 40 sebab dia duduk dekat rumah orang kaya. Jadi, 36 apabila kita bundarkan dia menjadi 40. Nampak tak? Tajuk ni dia memang agak pening. Tadi pun Maklimah terang dalam kelas pun ramai yang tak faham. Okey. Sekarang Maklimah padam 36. Maklimah nak pilih yang lain pula. Maklimah nak pilih yang lain. Okey, sekarang Maklimah nak letak pula dekat sini. Maklimah nak letak. Sekejap ya. Maklimah nak letak. Sinilah. Sini kita ambil 33. 33. Bila 33, kita dah nampak dah kan? Bila ada sekatan ni kita nampak dah. Oh, ni dah kat sini. Kat sini dia adalah rumah miskin. Jadi, 33 tadi. 33. Jadi, dia akan dibundar kepada keluarga miskin ke keluarga kaya. Keluarga miskin iaitu 30. Okey, anak-anak. Jelas kan? Okey, seterusnya Maklimah nak ambil nombor lain lah pula. Nanti ramai yang tahu. Alah, senang je. Kita ambil nombor lain pula. Nombor yang besar-besar sikit. Okey, Maklimah nak. Dia kalau guna garis nombor ni senang. Nanti kita ajar cara yang kedua. Kita nak guna nombor lain Okey. Maklimah nak ambil warna hitam. Kita ambil pen. Okey, Maklimah nak buat dekat sini. Alamak.
Mak Limah nak buat dekat sini 70. Miskin dia adalah 70. Kalau miskin dia 70, maka kaya dia 80. Dia tak boleh jadi 90. Macam tu. Okey. Bila Mak Limah letakkan miskin dia 70, Mak Limah pun nak ambil dekat sini. Mak Limah nak pilih kat sinilah 74. 74. Dia akan jadi macam ni lah. 70, 71, 72, 73, 74. Okey, 74 ini dia bila dibundarkan, dia jadi keluarga apa ya anak-anak? Dia jadi keluarga apa ya anak-anak? Bila anak-anak tengok je dekat sini, dah tahu dah dia duduk dekat mana ni. Kalau tak nak pening, tengok nombor 4. Nombor 4 ada kat keluarga mana? Keluarga miskin. Bila keluarga miskin, maka rumah dia jadi rumah miskin, iaitu 70. Okey anak-anak, jelas ya? Okey. Seterusnya, kita nak satu lagi. Mak Limah ambil contoh 70. Sinilah 77. 77. Okey, kalau Mak Limah ambil 77, rasa-rasa 77 ni rumah apa? Bunda dia dekat mana ni? Rumah miskin ke rumah kaya? Kalau macam ni anak-anak dah nampak dah. Bila dia lebih daripada yang ini, maka rumah dia adalah rumah kaya, iaitu 80. Okey, alhamdulillah anak-anak pandai dah. Boleh ya semua? Okey, kalau semua dah boleh, Mak Limah nak tunjuk satu cara lagi. Sekejap ya. Mak Limah nak guna. Sekejap ya. Mak Limah guna cara yang ni. Sekejap ya. Mak Limah nak tambah satu lagi supaya anak-anak boleh faham yang kedua. Okey. Yang kedua ni Mak Limah akan padam. Dia tak boleh padam lah pula yang ni. Sekejap. Sorry. Okey, yang kedua. Nampaknya Mak Limah kena buat semula lah. Okey, Mak Limah buat semula yang kedua. Supaya nak bagi nampak ni. Sebab tadi mungkin yang online tadi tak faham. Dia boleh tengok video ni mungkin jelas. Boleh jelas sikit. Boleh faham sikit Okey, kita tengok yang ni Mak Limah nak tunjuk. Bagaimana kalau kita nak mengira tanpa garis nombor? Tadi ada garis nombor. Sekarang Mak Limah nak ajar tak ada garis nombor. Kita bagi nombor je. Kita bagi nombor je tapi kena buat sendiri. Macam mana kita nak buat? Okey, first kita buat dulu simbol miskin kaya. Kalau Mak Limah panggil ni lah simbol miskin kaya dia. Kita buat macam ni. Kemudian kita buat tengah ni. Kemudian kita letak nombor dia. Kita ambil warna merah lah. Pakai pen. Nanti besar sangat. Ni 0. Sini 1. Sini kita agak je lah 2. Sini 3. Sini 4. Okey. Ini simbol miskin. Kalau tadi Mak Limah boleh copy balik. Boleh ni. Okey, miskin. Ini adalah simbol miskin. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada kaya. Simbol kaya. Ni kaya. Kaya, anak-anak kena ingat berapa nombor dia. Sepatutnya benda ni kita kena hafal lah simbol kaya miskin ni. Baru kita boleh buat latihan. Kalau kita tak hafal, kita tak ingat. Okey, kaya ni dia mula dengan 5. Semua nombor-nombor yang Mak Limah tulis ni, dia adalah nombor kaya. 6, 7, 8, 9. Ni kini nombor kaya Okey. Macam mana Mak Limah nak bagi contoh pada anak-anak kaya dengan miskin ni? Okey, Mak Limah ambil satu contoh. Mak Limah nak awak bundarkan 15 kepada berapa? 15. Okey, kita ada nombor 15.
Macam mana kita nak bundarkan 15 tapi kita tak ada garis nombor? Dia bagi nombor je. Takkanlah anak-anak nak pergi buat, jenuh juga nak buat ni. Jadi, untuk kita tahu adakah dia ini keluarga miskin ke keluarga kaya, kita nak bundar dia ni kat keluarga miskin ke keluarga kaya, pertama sekali kita tengok nombor yang ni. Sebelah dia. Okey, kita tengok 5. 5 berada di mana? Dekat miskin ke dekat kaya? Okey, dekat kaya. Bila dekat kaya, 5 ni secara automatik dia akan tukar jadi kosong. Sebab bundar memang dia akan kosong nombor belakang dia. Dan bila dia kaya ni, sebelum jadi kosong, dia telah sedekahkan 1 pada 2. Kepada 1. Dia mesti akan bagi 1. Kalau kat situ ada 2, dia akan tambah 1. Sebab tu dia kaya. Bila dia kaya, dia bagi sedekah dekat orang sebelah dia. Okey, jadi 1 tambah 1 jadi berapa? Jadi 2. Jadi 15 adalah keluarga kaya sebab dia dapat duit. Jadi 15 bila dibundar jadi 20. Okey, Mak Limah bagi contoh yang kedua. Mak Limah nak buat 24. 24. Kalau 24, berapakah bundar dia? First kali anak-anak kena tengok nombor 4. Nombor 4 ni. Nombor 4 ni dekat miskin ke kaya? Alamak, 5 dekat miskin. Okey, nombor 4 dekat miskin. Bila pindah sini dia akan jadi kosong. Jadi, sebelah dia dapat duit tak? Ada orang bagi sedekah tak? Tak bagilah sebab 4 miskin. Jadi, dia akan kekal dengan nombor ni. Jadi, dia akan jadi 20. Jadi 24 tadi dia ada dibundar dalam keluarga yang miskin. Senang tak? Sekarang Mak Limah bagi contoh yang seterusnya. Mak Limah ambil nombor lain pula. 53. 53. Berapa kita nak bundar kalau 53 ni? 53. Kita tengok ni nombor ni dulu. Kita tengok yang depan dia dulu. 3 ni miskin dah Mak Limah. Okey, kalau miskin, kita tukar jadi kosong. Sebelah dia dapat duit tak? Dapat tak sedekah? Tak dapat Mak Limah sebab 3 miskin. Jadi dia terus je tulis 5. Jadi kat sini 53 adalah bundar menjadi 50. Okey, seterusnya Mak Limah nak bagi contoh lain pula. 78. Okey, 78. Kita nak bundar macam mana ni 78? Cara dia, kita tengok 8 ni 8. 8 kaya ke miskin? Kaya lah Mu'alimah. Okey, bila dia kaya, dia akan bagi kat sebelah 1. Mesti 1. Dia tak akan bagi 2, tak akan bagi 3. Okey, 8 tadi dia akan bertukar jadi kosong, sifar. 7 tadi dia tambah. Jadi 8. Okey, bila dia ada tambah sahaja, bermakna keluarga ini adalah keluarga kaya dan dia dibundar menjadi keluarga kaya. Jadi 78 akan menjadi 80. Okey, Mak Limah bagi contoh lain pula. Mak Limah nak bagi 4 lah. 47. 47. 47 ni nak bundar kan? Kita kena tengok 7. Jangan tengok 4, tengok 7. Tengok 7. Nampak 7? Tu 7. 7 ni miskin ke kaya? Anak-anak kaya Mu'alimah. Kalau kaya dia buat apa? Dia bagi sedekah 1. Okey, bagi sedekah 1. 7 ni bila pindah nak bundar dia akan jadi sifar. Dan 4 tambah 1 jadi 5. Okey, dia akan jadi 5. Jadi 47 kalau bundar jadi 50. Nampak tak? Senang je sebenarnya tajuk bundar ni. Cuma anak-anak kena tahu konsep dia. Contohnya konsep dia tadilah. Kalau miskin, berapa nombor yang kena ingat? Kalau kaya, berapa nombor kena ingat? Bila kita ingat nombor ni, senang kita nak buat kerja. Okey, satu lagi Mak Limah bagi. Mak Limah nak ambil contoh 60. Tak cantik pula 6 hari ni. Ya, 6.
Maknimah ambil satu contoh. 62. 62. Okey, macam mana kita nak tahu dia ni kita nak bundar macam mana? Rumah miskin ke rumah kaya? Pertama sekali kita tengok dua. Jangan tengok 6, tengok dua. Dua kat rumah mana? Oh, dua kat rumah miskin Mak Nimah. Okey, dua miskin dia tak bagi dah sebab dia miskin. Jadi letak je lah sifar dekat sebelah ni. Maka 6 tadi dia tak berubah lah. Dia tetap 6. Maka 62 bila dibundar jadi 60. Baiklah anak-anak. Inilah sebenarnya cara kita nak bundar yang paling mudah. Kalau nak guna taktik yang lain takut tak faham kan? Okey, Mak Nimah harap anak-anak semua jelas dan faham. Okey, ni dia kita tadi contoh Mak Nimah terang. Mak Nimah guna step dia. Okey, ini kita tengok contoh dalam buku teks. Tengok tadi Mak Nimah ajar garis nombor kan? Ni macam garis nombor ni. Bila dia berada di 22, anak-anak ingat tadi dua ni rumah apa? Rumah miskin. Bila dia berada di sini je dia akan jadi 20. Kalau dia 24, dia bundar 20. Kalau dia 23, dia bundar jadi 20. Tapi kalau dia 25, dia akan jadi 30 sebab dia adalah kaya. Okey, kita tengok garis nombor. Ni masih lagi garis nombor. Garis nombor ni 22. Dia buat warna pink ni dia nak suruh kita tengok tadi kan. 22 dia akan menjadi bundar kepada 20 iaitu keluarga miskin. Kenapa? Sebab dia duduk di kawasan miskin. Okey, 22 dibundar kepada 10 terdekat menjadi 20. Jadi Arnab akan pilih lubang di 20. Apa yang berlaku jika anak berada di lubang 28? Mana 28 ni? Kalau dia berada di lubang 28, apakah yang terjadi? Dia akan pilih kalau dia berada di lubang yang ke-28, dia akan berada di lubang mana? Dia akan berada di lubang 30 sebab dia berada di kawasan orang-orang kaya. Okey, kita tengok seterusnya. Lita kereta lumba ni kan. Okey, apa soalan dia? Bundarkan 67. Pertama sekali kita tengok 67. Kita pun bulat 67. 67 kita nak bundar kat mana? Mak Limah, saya dah tahu 67 mestilah 70. Mestilah 70. Kenapa 70? Sebab dia duduk rumah kaya. Yang rumah kaya kan 65, 66, 67, 68, 69. Jadi jawapannya adalah 70. Okey, seterusnya kita pergi kepada 67. Dia lebih dekat dengan 70. 67 tadi lebih dekat dengan 70. Jadi, kalau yang 70 dia boleh dibundarkan dari 70, 65 boleh, 66 boleh, 67 boleh, 68 boleh, 69 pun boleh. Okey, 65 terletak di tengah-tengah antara 60 dan 70. 65 dibundarkan kepada 10 terdekat. Okey, kalau 74 ni, sorry. 74 ni, sekejap ya, mana padam balik. Aduh, tersalah pula. Okey, kalau 74, mana buat sini kan? 74. Jadi kita dah buat tadi kan? 74 ni nak bundar pada 10 terdekat. 74. 4 ni miskin ke kaya? 4 miskin, Mak Nimah. Okey, miskin. Kalau miskin, kita letak kosong dulu. Sifar. Lepas tu kita tengok. Dia ada miskin dia bagi duit tak? Tak bagi. Jadi tak bagi 70 je lah. Jadi 74. Bila kita bundar dia jadi 70. Okey, kita ambil yang kedua pula. 85. Kalau 85. Kita nak bundarkan dia jadi berapa ya? Pertama kita tengok 5. 5 ni miskin ke kaya Mak Nimah? Miskin. 5 ni kaya. Kalau kaya dia bagi berapa? Dia bagi 1. Jadi 5 kena tukar jadi sifar. 8 tambah 1 jadi 9. Jadi bila kita bundarkan 85 dia jadi 90. Okey, satu lagi dia punya soalan. 98. Kita nak bundarkan berapa ni Mak Limah? Okey, pertama sekali
Ha, 8 ni miskin ke kaya? 8 ni kaya Mak. Kalau kaya dia bagi 1 dekat 9. 8 jadi 0. Ha. 9 tambah 1 berapa? Ha, deng deng deng. Berapa anak-anak? 10. Janganlah tulis 1, tulis 10. Jadi berapa bunda dia? Ha, 100 bunda dia. Okey anak-anak? Okey, seterusnya kita pergi. Apakah nombor yang jadi 90? Ha, dia tanya. Kalau bunda 90, nombor berapa yang kita boleh dapatkan dia? Semua ni. 85 akan jadi 90. 86 pun jadi 90. 87 pun jadi 90. Ha, semua nombor ni akan dapat 90. Manakala nombor yang tak hitam ni, yang tak warna ni, 84, 83, 82, 81 boleh jadi berapa? Boleh jadi 80. 82 pun 80. 83 pun 80. Ha, senang kan? Cuma kita tengok kat mana dia punya had miskin kaya dia. Okey, seterusnya. Pilih kad nombor yang menjadi 60 apabila dibundarkan. Ha, kalau kita nak tahu, kita kena tengok satu-satu ni. Ha, ni satu ni miskin. Bila miskin, dia akan jadi sifar kan? Oh, sifar. Dia tambah tak? Tak tambah. Jadi 70. Dapat tak? Tak dapat. Dia nak 60. Okey, kita tengok yang ni 9 ni. 9. 9 ni miskin ke kaya? Kaya Mak Lima, dia tambah 1. Jadi 9 jadi sifar. 5 tambah 1 jadi 6. Okey, jadi jawapannya adalah 59. Ada lagi. Kita tengok lagi. 3 miskin ke kaya? Miskin Mak Lima. Okey, miskin kita sifarkan dulu belakang dia. Dia tambah tak? Tak tambah. Jadi berapa ni anak-anak? 60 Mak Lima. Okey, dapat dah satu lagi. Okey, tengok 74 pula. 4 miskin ke kaya? 4 miskin Mak Lima. 4 miskin. Okey, letak sifar. 7 ada tambah tak? Sebab dia miskin, dia tak tambah. Jadi 70. Tepat tak jawapan dia? Tak dapat Mak Lima sebab dia kaya. Okey, kita pergi pula 55. 55 ni miskin ke kaya? Kaya Mak Lima, dia tambah. Tambah 1. Jadi 5 ni jadi sifar. 5 tambah 1 jadi 6. Jadi dekat sini dapat lagi 60. Ada 3 dah Mak Limah. Okey, seterusnya kita tengok 5 yang ni pula 65. 5 ni miskin kaya, kaya Mak Limah. Okey, tambah 1. 5 jadi sifar. 6 tambah 1 jadi 7. Jadi jawapan yang kita dapat hari ini adalah 59, 63 dan 55. Okey, seterusnya kita nak buat bundar uji diri. Bundarkan nombor 44 kepada puluh terdekat. Ni nampak ni. Apabila 44 sahaja dia akan ke sana. Maknanya dia akan jadi 40 rumah miskin. Okey, 45 pula. 45. Mak Limah dah cakap 5 ni rumah kaya. Rumah kaya kat mana? Dekat 50. Kalau garis nombor senang je kita nak buat. Tapi yang tak ada garis nombor tu yang kita kena ingat. Okey. Seterusnya, bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Ni kita mula dengan 6. 6 miskin ke kaya? 6 kaya Mak Limah. Kaya dia kena tambah sebelah ni. Tapi tak ada nombor Mak Limah. Tak apa, letak je 1. Jadi 6 tadi jadi sifar. 1 tambah kosong berapa? 1. Jadi 6. Apabila dia bundar, dia jadi 10. Okey. Kita buat macam ni lah. Nanti anak-anak tak faham. Sekejap ya, Mak yang padam balik yang ni. Supaya anak-anak nampak. Kan dia buat ke bawah kan satu masalah pula. Okey. Sekejap. Dia buat macam ni. 6 tadi adalah sifar 110. Okey, 9 ni kan kaya kan? Kaya dia bagi 1 kat sini. 9 jadi sifar. 7 tambah 1 jadi 8. Oh, macam ni Mak Lima. Saya dah faham. 79 bila bunda jadi 80. Okey, 5 pula. 5 miskin ke kaya? Kaya Mak Lima. Okey, bagi 1 kat sini. 5 tadi dia jadi sifar. 2 tambah 1 jadi 3. Nampak tak? 30. Senang kan?
Okey, 84. 4 miskin ke kaya? Miskin lah Mak Lima. Okey, miskin letak dia sifar sini. Dia tak dapat duit sebab miskin kan? Tak tulis tu 80. Jadi dia adalah 80. Okey. Soalan ketiga, pilih nombor yang menjadi 10 apabila dibundar kepada puluh terdekat. Yang mana kita nak bundar dia jadi 10? Okey, kita tengok 15. 5 ni kaya. Dia akan dapat 1. Jadi berapa? Jadi dia jadi sifar 2. Alamak 5. 15 jadi 20. Dia tak boleh jadi 10. Tak dapat. Kita pun ambil pula 11. 11 ni miskin. Tak ada duit. 1 tetap 1. Okey, betul Mak Lima. Kita dapat dah. 11. Okey, seterusnya kita nak ambil apa lagi? 14 pula. 14 miskin ke kaya? Miskin Mak Lima. Miskin jadi sifar. 1 tak ada duit sebab dia miskin jadi 1. Dapat 14 pula. Okey, seterusnya kita ambil nombor 19. 19 ni 9 ni miskin ke kaya? Kaya Mak Lima, dia pun tambah 1. 9 jadi sifar. 1 tambah 1 2. Alhamdulillah. Tapi dia bukan jawapannya. Dia cuma dapat 20, dia tak nak 20. Okey, kita tengok 8. 8 tadi dia kaya. Bila dia kaya, dia letak 1 dekat sebelah ni. Dia pun tambah 1. Jadi 8 jadi sifar. 1 tambah kosong jadi 1. 8 Mak Lima. 8 jadi 10. Alhamdulillah dapat 3. Kita tengok pula 17. 7 kaya Mak Lima, dia bagi 1. Bila kaya saja, confirm dia tak dapat dah. Sebab yang 1 tambah 1 jadi 2. Jadi jawapannya adalah 11, 14 dan 8. Okey. Apakah nombor yang menjadi 30? Kalau 30, kalau anak-anak ingat, kan? Kita ingat 30 mestilah 31. 31 ada. Lagi? 32? Tak ada. 33? 33. 33 ada. 34 tak ada. Okey. Itu kalau dia selepas 30. Dia juga boleh jadi sebelum 30. Contoh yang ni Mak Limah ambil ni. 29 ni. 9 ni adalah kaya. Dia pun letak 1. Jadi 9 jadi sifar. 2 tambah 1 jadi 3. Yang ini juga betul. 29. Kalau 39? Kalau 39 kaya 9 ni tambah 1. Tak boleh lah Mak Limah. Dia jadi 40. Jadi 40. Dan last kali 26. 6 tambah 1. 6 kaya dia tambah 1. Jadi 6 jadi sifar. 2 tambah 1 jadi 3. Okey, yang ni pun betul adalah nombor bunda 30. Nampak ada 4 jawapan betul. Okey anak-anak, kita dah habis dah terang pasal bunda. Mak Limah harap anak-anak dapatlah menyiapkan latihan tersebut. Okey, kali ni kita nak bincang jawapan bagi latihan dalam buku aktiviti. Jadi sebelum semak, anak-anak buat dulu latihan tu. Stop dulu video ni, anak-anak buat latihan dulu. Dah siap nanti, cuba tengok balik. Betul ke tak? Tapi mesti ada anak-anak yang kata tak pandai nak buat, tak faham, tak boleh nak tulis. Okey, kalau yang rasa masalah tak boleh nak buat, okey tak apa. Tengok je video ni sambil buat latihan. Okey, kita pergi soalan pertama. Anggarkan bilangan objek. Okey, kita ada pembaris pensel 10. Nak bandingkan dengan yang pensel tak ada jumlah ini. Jadi yang ini kita adalah jumlah dia adalah lebih daripada. Kenapa dia lebih? Sebab dia banyak daripada 10. Okey, seterusnya yang bekas ini dengan yang bekas 30 ini, yang ini adalah kurang daripada. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Tulis anggaran bagi objek yang diberikan. Kalau semua buah ni, kalau semua manik ni ada 20, bagi bekas yang separuh sahaja dia akan jadi 10. Ni anggaran.
Kalau satu balang ni ada 50 biji kacang, kalau satu balang yang kedua ini separuh sahaja, dia akan jadi 25. Okey. Soalan aktiviti yang ini, anak-anak perlu cari jawapan berdasarkan planet sebelah ni. Okey, jawapan dia ada kat sini je. Okey, 23. Maklimah dah cakap 23 kita nak bundar jadi apa? 3 ni miskin ke kaya? 3 ini adalah miskin. Bila miskin dia akan jadi sifar, 2 tak tambah kan? Jadi jawapannya adalah 20. 68 telah dibundarkan menjadi 8 dia kaya, dia tambah 1 kat sini, jadi 68 menjadi 70. Okey, 20 dah ada. Sorry. Nak tanda biar dia ni sikit. Sekejap ya. Supaya anak-anak tak keliru. Okey. Kita ambil warna merah lah. Okey, ni dah. 20 dah. 70 pun dah. Okey. 90. Bila dibundarkan dia dapat 90. Apakah nombor yang kena bundar tu dapat 90? Kita ada dua je kat sini 90. Adakah 92 atau 95? Kalau 95, kita lebih, kita tambah sini, dia akan jadi 100. Jadi jawapannya tak betul. Jadi jawapannya adalah 92. Okey, 60 telah dibundarkan menjadi berapa? 60 telah dibundarkan menjadi bukan, nombor yang dibundarkan menjadi 60 adalah nombor 57. Dan yang terakhir yang maklimah buat tadi 95 dibundarkan menjadi 100. Okey, bagi soalan ini anak-anak boleh gunakan warna untuk mewarna. Dalam 3 biji kek mesti ada 2 kek yang berwarna. Okey, dibundarkan kepada puluh terdekat. Jawapan yang tepat adalah 53 dan 48. Manakala soalan kedua, 30 dibundarkan kepada menjadi puluh terdekat adalah 34 dan 25. Tahniah anak-anak yang jawab dengan betul. Okey, apakah nombor yang dibundarkan menjadi 80? Jawapannya adalah 81 dan 75. Manakala apakah nombor yang dibundarkan jadi 70 adalah 72 dan 74. Okey, tahniah kepada anak-anak yang jawab dengan tepat. Okey, yang ini tadi yang kita belajar kalau kita tak guna garis nombor. Okey, kalau 12 jawapannya adalah 10. 15 adalah 20. 26 30. 37 dibundarkan jadi 40. 54 dibundarkan jadi 50. 62 dibundarkan menjadi 60. 69 dibundarkan jadi 70. 84 dibundarkan jadi 80. 93 dibundarkan jadi 90. 96 dibundarkan jadi 100. Okey, apabila anak-anak dah siap tadi, anak-anak perlu bulatkan. Bulatkan yang ada bundar. Mesti kalau bundar mesti belakang dia kosong. Kan ni. 70, 80, 60. Ni contoh. Macam mana nak bulatkan dia. Okey, alhamdulillah anak-anak kita dah sampai kepada penghujung. Dah habis dah kelas kita hari ni. Jadi muklimah harap anak-anak dapat siapkan semua latihan tentang bundar dan anggaran. Kita sampai sini je dulu. Sebab nanti minggu depan maklimah akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk penyelesaian masalah. Itu lagilah rumit suka nak belajar. Okey anak-anak, maklimah rasa setakat ni saja. Jangan lupa kerja sekolah tolong siapkan. Untuk PDPR ni maklimah tak bagi kerja sekolah dalam buku tulis. Maklimah hanya fokus kepada buku aktiviti. Sebab nanti naik cuti baru kita akan gunakan buku tulis. Okey, maklimah rasa setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Maklimah harap anak-anak dapat faham dengan pelajaran maklimah. Kalau tak faham, kita boleh nanti jumpa masa kelas nanti. Waktu bersemuka kita boleh cuba bincang semula bagi lebih faham. Maklimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.